Seterusnya, kita juga perlu mengetahui dasar keuangan. Tadi cikgu sebut dasar fiskal. Dasar fiskal berkaitan dengan belanjawan negara, berkaitan dengan cukai, berkaitan dengan perbelanjaan negara. Okey, itu ialah dasar fiskal. Okey, sekarang kita nak belajar berkaitan dasar keuangan. Dasar keuangan, siapa yang pelajar yang ada buku teks, okey, buka muka surat 87. Dasar keuangan pula ialah bagaimana kerajaan boleh menggunakan bank negara dan bank-bank perdagangan untuk mengatasi inflasi dan deflasi. Okey. Dasar keuangan ialah cara kerajaan mempengaruhi kegiatan ekonomi melalui kawalan bekalan wang dan kadar bunga supaya ekonomi sentiasa berada dalam keadaan stabil. Okey, bekalan wang bermaksud bank negara lah. Okey. Jadi kita ada dua jenis dasar keuangan. Dasar keuangan mengembang, dasar keuangan mengucup. Okey. Dasar keuangan mengembang digunakan apabila berlaku deflasi. Okey, kemelesitan ekonomi macam sekarang. Okey. Dasar keuangan mengucup adalah kerajaan untuk menggunakan dasar keuangan mengucup untuk mengatasi inflasi. Okey, kerana apa? Kerana kerajaan perlu memastikan bahawa wang yang beredar di pasaran berkurangan. Okey, so dia perlu menggunakan alat-alat dasar keuangan untuk mengatasi inflasi dan deflasi. Okey. Dasar keuangan mengembang, okey, untuk mengatasi pengangguran, kemelesitan ekonomi dan ataupun deflasi. Okey, cara dia ialah dengan menambahkan bekalan wang di dalam ekonomi. Okey, bagaimana kerajaan boleh menambahkan wang di pasaran atau di dalam ekonomi? Pertama, menurunkan rizab berkanun. Rizab berkanun ni adalah wang yang disimpan di dalam bank pusat oleh bank perdagangan. Contohnya cikgu Maybank. Maybank ada wang. Orang ramai saving di dalam Maybank. So, Maybank ada wang. Wang tersebut tidak boleh disimpan di Maybank 100%. Okey, sebahagiannya perlu disimpan di bank negara atau bank pusat. Okey. So, wang yang Maybank simpan di bank pusat tersebut dipanggil sebagai rizab berkanun. Okey. Rizab berkanun akan diturunkan apabila berlaku deflasi macam sekarang ni. Okey, supaya bank perdagangan boleh bagi pinjaman dengan lebih banyak dan spend untuk masyarakat. Okey. So itu ialah pertama, iaitu menurunkan rizab berkanun. Kedua, menurunkan rizab tunai. Menurunkan rizab tunai bermaksud bank negara akan mengarahkan bank perdagangan untuk turunkan simpanan yang ada di bank perdagangan itu sendiri. Okey, sebagai apa itu rizab tunai? Contohnya cikgu Maybank. Okey, cikgu ada wang yang cikgu simpan di bank pusat, itu nama rizab berkanun. Cikgu juga ada wang yang cikgu simpan di bank cikgu sendiri, iaitu Maybank. Okey, ada peti khas yang disimpan dan tak boleh disentuh, dikeluarkan untuk beri pinjam kepada orang lain, tak boleh, kita simpan saja dalam tu. Itu nama dia rizab tunai. So semasa deflasi, semasa kemelesitan ekonomi, kerajaan akan arahkan bank pusat supaya bank pusat suruh bank-bank perdagangan, contohnya Maybank, keluarkan wang tersebut, jangan simpan banyak sangat. Okey, supaya boleh memberi pinjaman kepada masyarakat. Itu menurunkan rizab tunai nama dia. Okey. Nombor 3, membeli surat jaminan kerajaan. Kerajaan juga akan mengarahkan bank pusat untuk membeli surat-surat jaminan kerajaan. Apa maksud surat-surat jaminan kerajaan ni? Ada beberapa jenis surat jaminan kerajaan. Pertama dipanggil sebagai bond. Kedua dipanggil sebagai bil perbendaharaan. Okey, ketiga dipanggil sebagai sijil pelaburan. Okey. Semua security kerajaan, semua dokumen-dokumen keuangan ini yang dijual oleh kerajaan kepada institusi keuangan atau institusi syarikat-syarikat yang mempunyai kemampuan untuk beli sijil-sijil tersebut. Okey, ataupun orang personal yang mampu membeli sijil tersebut masa inflasi. Okey, semasa deflasi, kerajaan akan beli balik daripada syarikat-syarikat tersebut ataupun orang yang kaya tersebut. Okey, contohnya kerajaan jual bond kepada KWSP contohlah. Okey, so apabila berlaku deflasi atau kemelesitan sekarang, kerajaan akan beli balik, kerajaan akan
ambil balik. Okey, beli itu maksudnya kerajaan yang beli, bukannya orang ramai ataupun bukannya syarikat tersebut. Kerajaan akan beli surat jaminan kerajaan. Surat jaminan kerajaan macam cikgu cakap tadi itulah. Security kerajaan, bond, sedia pelaburan, bil perbendaharaan, itu semua ialah surat-surat jaminan kerajaan. Kerajaan akan ambil balik dan kerajaan bagi duit dekat institusi tersebut ataupun syarikat tersebut. Okey, itu nombor 3. Nombor 4, melonggarkan syarat sewa beli. Melonggarkan syarat sewa beli bermaksud kerajaan akan mengarahkan bank pusat supaya mengarahkan bank perdagangan untuk memudahkan hire purchase, sewa beli. Okey, cara untuk memudahkan atau melonggarkan dia ialah dengan memanjangkan tempoh sewa beli ataupun mengurangkan syarat sewa beli ataupun meningkatkan jumlah pinjaman sewa beli tersebut. Okey, contohnya sewa beli yang paling terkenal di Malaysia ni ialah sewa beli kereta. Kita nak membeli kereta, biasanya kita akan gunakan hire purchase atau sewa beli. So kalau anda kata berlaku deflasi, okey, bagaimana kerajaan buat? Okey, dia mengarahkan bank perdagangan supaya contohnya kereta tu berharga 100,000. So mungkin orang boleh pinjam 100,000 daripada bank untuk membuat sewa beli kereta. Tak perlu ada deposit. Contoh lain ialah tak perlu ada penjamin. Contoh lain ialah selama ni biasanya mereka boleh bayar sampai 7 tahun. Sekarang ni mungkin boleh bayar sampai 11 tahun. Mungkin bermaksud jumlah yang mereka bayar setiap bulan tu akan lebih rendah. So itu namanya melonggarkan syarat sewa beli. Okay, last kali nombor 5 ialah menurunkan kadar faedah. Okay, ini yang paling penting sebenarnya. Semasa deflasi, kadar faedah akan diturunkan. Kenapa diturunkan? Supaya wang yang beredar di pasaran akan bertambah banyak. Kerana apa? Kerana apabila kadar faedah rendah, orang akan ramai membuat pinjaman. Apabila orang ramai membuat pinjaman, orang ada wang di tangan, orang akan belanjakan wang tersebut. So, apa yang berlaku? Ekonomi kita akan lebih aktif ataupun akan lebih pergerakan yang lebih laju. Okey, kerana wang yang beredar di pasaran lebih banyak. Okey, so itu nama dia ialah menurunkan kadar faedah. Okey, supaya bekalan wang di pasaran akan bertambah. Okey, supaya mereka boleh membuat pinjaman. Okey, so itu ialah dasar kewangan mengembang. Cikgu ulang semula bagaimana bank pusat ataupun bank perdagangan lakukan: menurunkan rizab berkanun, menurunkan rizab tunai, membeli surat jaminan kerajaan, melonggarkan syarat sewa beli dan menurunkan kadar faedah. Okey. Bertentangan dengan itu dipanggil sebagai inflasi. Okey. Apabila berlaku inflasi, kerajaan akan menggunakan dasar kewangan menguncup. Dipanggil sebagai dasar kewangan menguncup. Okey, apa tujuan dia? Untuk mengurangkan bekalan wang di dalam pasaran, supaya wang yang beredar di pasaran ini akan berkurang. Kenapa nak kurangkan? Kerana kalau anda kata wang beredar di pasaran tu banyak, maka harga barang boleh meningkat. Okey, inflasi akan lebih teruk. Okey, apabila inflasi lebih teruk, orang yang tak ada wang ni akan rasa tak boleh survive. Okey, so kerajaan akan kurangkan wang di pasaran. Okey, cara dia, bagaimana kerajaan kurangkan wang di pasaran pun 5 cara bertentangan dengan cara tadi, iaitu pertama, menaikkan rizab berkanun. Kedua, menaikkan rizab tunai. Ketiga, menjual surat jaminan kerajaan. Nombor 4, mengetatkan syarat sewa beli. Dan nombor 5, menaikkan kadar faedah. Okey, apa itu menaikkan nisbah rizab berkanun? Okey, bermaksud kerajaan akan minta bank-bank perdagangan ni supaya simpan wang di bank pusat dengan jumlah yang lebih banyak. Biasanya contohnya, cikgu kata Maybank. Cikgu ada simpan wang dekat bank negara. Okey. Okey, apabila berlaku inflasi, bank negara akan suruh Maybank ni akan simpan wang. Contohnya biasanya dia simpan 5 juta. Mungkin masa inflasi dia kena simpan 10 juta. Kenapa? Kerana untuk mengurangkan bekalan wang di pasaran. Okey, so menaikkan rizab berkanun namanya. Okey, menaikkan rizab tunai bermaksud bila berlaku inflasi, kerajaan akan suruh bank perdagangan ni kurangkan bagi pinjaman dekat orang ramai. So cara bagaimana kerajaan suruh boleh kurangkan bagi pinjaman dekat orang ramai? Kerajaan suruh simpan wang yang ada di tangan bank perdagangan tersebut di dalam
rizab tunai dengan lebih banyak. Okey, dalam rizab tunai yang kotak yang ada dekat bank Maybank ataupun CIMB Bank tu, okey, disimpan dengan duit wang daripada orang ramai dengan jumlah yang lebih banyak daripada biasa. Okey, so itu nama dia rizab tunai. So apabila wang yang berada di dalam rizab tunai itu lebih banyak, maka bank perdagangan tak boleh bagi pinjam kepada orang ramai dengan jumlah yang banyak. Mungkin orang nak pinjam 10,000, dia dapat 5,000 saja. Kerana apa? Kerana kerajaan telah hadkan, okey, kewangan yang beredar di bank-bank tersebut. So itu adalah menaikkan rizab tunai. Nombor 3, menjual surat jaminan kerajaan. Menjual surat jaminan kerajaan bermaksud kerajaan akan jual bond kerajaan, kerajaan akan menjual security kerajaan, bil perbendaharaan. Kerajaan juga boleh akan menjual sijil pelaburan kepada orang ramai atau syarikat-syarikat yang ingin beli sijil ataupun surat jaminan tersebut. Okey. So apabila kerajaan jual bermaksud kerajaan yang jual, bukannya orang syarikat-syarikat ataupun orang-orang yang menjual kepada kerajaan. Kerajaan yang jual kepada orang ramai ataupun syarikat-syarikat. Okey. So apabila kerajaan menjual sijil-sijil tersebut ataupun surat-surat jaminan tersebut, maka dengan secara tak langsung mereka terpaksa bagi wang kepada kerajaan, mereka dapat sijil, mereka dapat kertas tersebut. So secara tak langsung wang berada di pasaran akan berkurang. Okey, itu nombor 3. Nombor 4, mengetatkan syarat sewa beli. Mengetatkan syarat sewa beli bermaksud kerajaan akan meletakkan syarat yang lebih banyak atau lebih ketat kepada pembelian-pembelian hire purchase. Seperti contoh yang cikgu sebutkan tadi ialah kereta. Kalau kita nak beli kereta semasa inflasi, okey, contoh harga kereta 100,000 cikgu cakap, okey, mungkin kita boleh pinjam daripada bank hanya 60,000 ataupun 70,000. Lagi 40,000 kena wang sendiri. Okey, itu akan menyukarkan pihak peminjam, orang yang ingin membeli kereta. Okey, begitu juga dengan syarat lain seperti contohnya mesti ada penjamin ataupun mesti ada deposit yang macam cikgu cakap tadi tu, 30,000, 40,000, mesti ada deposit yang banyak. Okey, contoh lain ialah kerajaan pendekkan tempoh pinjaman sewa beli tersebut. Biasanya contohnya ialah 9 tahun, mungkin hanya 6 tahun saja. Okey, so apabila pendek tempoh, okey, maka pembayaran ansuran setiap bulan tu akan besar, banyak. So menyukarkan orang membuat pinjaman sewa beli. So itu nama dia mengetatkan syarat sewa beli. Okey, nombor 5 yang terakhir, menaikkan kadar faedah. Ini yang paling penting. Apabila berlaku inflasi, kerajaan akan naikkan kadar faedah. Apabila kadar faedah maksudnya interest. Okey, apabila kadar interest tu naik, orang akan fikir 2-3 kali untuk membuat pinjaman. Kenapa? Contohnya seseorang tu pinjam 10,000, kena bayar contohnya 20,000. Banyak tak? Okey, 100 kali ganda untuk untuk bayar dia punya interest. So orang akan rasa terbeban. Okey, orang tidak akan membuat pinjaman kalau mereka tidak betul-betul terdesak untuk membuat pinjaman. Okey, langkah ini semua akan boleh mengurangkan inflasi. Apa langkah-langkah dasar kewangan menguncuk? Pertama, menaikkan rizab berkanun, menaikkan rizab tunai, menjual surat jaminan kerajaan, mengetatkan syarat sewa beli dan menaikkan kadar faedah. Okey, so keadaan sekarang yang pelajar-pelajar tahu ialah keadaan deflasi ataupun kemelesatan ekonomi. Okey, apakah kesan kalau kerajaan biarkan keadaan ini berlaku? Okey, banyak kilang-kilang akan yang tutup, perniagaan-perniagaan akan gulung tikar, tutup, okey, bankrupt. Apabila berlaku macam tu, kebanyakan orang tak ada kerja, kena buang kerja. Okay, apabila orang ramai yang tak ada kerja, maka berlakulah pengangguran. Bila keadaan pengangguran yang tinggi menyebabkan ekonomi kita akan tidak stabil. Okey, dia akan menjadi back to worse, akan menjadi lebih teruk. Okey, boleh menyebabkan keadaan negara kita akan boleh menjadi muflis. Okey, so bagaimana kerajaan nak pastikan ekonomi yang kita keadaan sekarang ni lebih bergerak dengan lebih laju ataupun lebih membangun? Okey, dalam keadaan sekarang kerajaan perlu pastikan pertama dasar fiskal ialah dasar fiskal mengembang. Okey, bagaimana kerajaan perlu turunkan cukai. Kedua,
kerajaan perlu membanyakkan perbelanjaan kerajaan. Okey, kerajaan beri peruntukan ini, beri peruntukan itu kepada masyarakat. Okey, itu adalah meningkat perbelanjaan kerajaan. Okey, itu dasar fiskal. Semasa dasar kewangan juga, kerajaan boleh menggunakan dasar kewangan untuk mengurangkan kesan kemelesetan ekonomi sekarang. Iaitu dengan cara apa? Kerajaan boleh menurunkan kadar faedah. Ramai orang boleh senang-senang nak buat pinjaman dekat bank. Kedua, duit yang ada dekat bank negara akan dikurangkan. Kerajaan akan pastikan bank perdagangan akan menggunakan wang tersebut untuk digunakan untuk pelaburan atau pinjaman. Okey, begitu juga dengan rizab tunai. Okey, rizab tunai akan dikurangkan supaya boleh diberikan kepada orang ramai sebagai pinjaman. Begitu juga dengan syarat sewa beli. Contohnya nak beli sewa beli kenderaan. Okey, dia akan dilonggarkan. Begitu juga dengan surat jaminan kerajaan. Okey, apabila berlaku keadaan macam ni, kerajaan mungkin akan membeli balik semua surat-surat jaminan kerajaan seperti bond kerajaan, seperti security kerajaan, bil perbendaharaan, sedia pelaburan. Kerajaan akan collect balik daripada syarikat-syarikat yang pernah beli daripada kerajaan ataupun orang ramai yang pernah beli daripada kerajaan. Itulah bagaimana kerajaan mengawal ekonomi negara. Okey, cikgu rasa setakat itu kita punya sesi kali ini. Kita bersambung minggu depan. Okey, jaga kesihatan, just stay at home, jangan keluar rumah. Okey, sekian, terima kasih.